So untuk buktikan causation dalam kes yang saya pernah handle, saya kena remove the tile, remove the cement scrape sampai saya jumpa waterproof. Waterproofing membrane juga. Ada satu kes saya langsung tak jumpa waterproof. So saya sudah menang lah. Saya punya bukti sekukuh-kukuhnya dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua kerana sudi meluangkan masa menonton program Bola Bicara, iaitu program Coffee Talk COBKL, pengurusan bangunan beserta anjuran Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur COBKL, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator pada hari ini. Nama saya Muhammad Hafizi Berusli sebagai Juruukur Bangunan di COBKL, dan panel kita Mr. Encik Kuan UY. Hello. Saban tahun pihak Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur menganjurkan pelbagai program, kursus, bengkel dan juga konvensyen bagi memberi pendedahan dan juga didikan kepada pemilik petak, pemaju, JMB, MC dan juga CMC dan juga komuniti serata berkenaan dengan pengurusan bangunan berserta inilah. Tajuk kita pada hari ini adalah apa itu kecacatan pendam, ataupun dengan nama mudah ataupun selalu kita dengar adalah latent defect. Tajuk ini kita akan kupas dengan lebih mendalam dengan panel kita pada hari ini lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya minta kita punya panel pada hari ini memperkenalkan diri dia dan juga pengalaman berkenaan dengan bidang ini. Okey, terima kasih atas jemputan Pesuruhjaya Bangunan di BKL. Nama saya Kuan. Saya sebenarnya berasal sebagai kontraktor yang membaiki bangunan. So, lepas 23 tahun membaiki bangunan, kami dikena mahir dalam penyiasatan kecacatan bangunan. Itulah pengalaman saya, dan kebelakangan ini sebab saya sudah join postgrad study, so saya pun mula menjadi juru runding untuk penyiasatan dan buat laporan sebagai expert witness untuk terutamanya bahagian latent defect. Latent defect. Ya. So, sebagai memandangkan tuan dah sebut tuan sebagai expert witness. Expert witness. Expert witness biasanya diperlukan di bahagian mana tu? Tribunal ke tuan ataupun tribunal dan mahkamah lah. Tribunal dan mahkamah lah. So memang tuan ikutkan panel kita pada hari ini memang berpengalaman mendalam lah dalam tajuk yang kita bagi ni. Ya, so sudah beberapa tahun buat kerja expert witness. Okey, baik. Sebagai permulaan, jadi kita nak beritahu pihak COB Pesuruhjaya Bangunan COBKL menerima banyak aduan lah berkenaan dengan latent defect ni. Isu-isu ni selalu dibicarakan, selalu diadukan kepada pihak Pesuruhjaya Bangunan. Jadi boleh saya minta tuan menjelaskan apa tu kecacatan pendam? Ataupun sebaliknya lah, sebab kita tahu kecacatan yang berlaku ni ada dua. Satu pendam dan juga satu yang ketara. Kita minta tuan explain benda tu secara lebih lanjut dan juga apa akta yang terlibat yang boleh kita tengok sekali. Okey. Waktu bangunan diberi vacant possession atau diserah kunci VP lah, VP, milikan kosong lah. Milikan kosong. Bangunan itu ada kecacatan yang ketara dan pendam atau tersembunyi. So, waktu defect liability period, iaitu biasanya mengikut jadual H dan G dalam akta HDA, waktu DLP, waktu defect liability period, pemilik diminta melaporkan kecacatan yang ketara. So, tetapi clause ini tidak menghadkan hak pemilik untuk menuntut kecacatan yang pendam walaupun lepas defect liability period. Walaupun sudah habis 24 bulan tu lah kan? Ya. Okey, baik.
Itu akta yang terlibat juga adalah akta macam tuan cakap tadi, akta HDA. HDA maksudnya akta 118 lah. 118, ya. Akta pemajuan kemajuan bangunan. Okay. So yang kita dah dengar tadi berkenaan dengan apa tu kecacatan pendam, apa tu kecacatan ketara. So boleh tuan, saya nak dapatkan info. Tuan ada sebut pasal DLP tadi. Ya, DLP, Defect Liability Period, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil liability, tempoh liability kecacatan itu sendiri. Okay. Biasanya berapa tempoh kecacatan ni lah, defect liability period tu, ada tak beza berkenaan dengan pembangunan komersial dan juga komersial residential? Nah, untuk residential, jadual H untuk strata, jadual G untuk landed. Jadual G untuk landed, betul. Okey. Dia ada dia merupakan satu sales and purchase agreement yang dijadualkan mengikut akta. Menjadualkan ikut akta. Okey, 118. So dalam the standard clause yang ada dalam sales and purchase agreement ini, ada satu defect liability clause yang biasanya memberi 24 bulan. 24 bulan daripada vacant possession. Vacant possession. Itu mengikut yang sekiranya pembangunan tersebut adalah pembangunan yang bertaraf residensi lah. Residensi. Bagaimana yang kalau komersial pula tuan? Kalau komersial, dia tidak dimasukkan dalam jadual yang dimasukkan tuan tadi lah. Dalam akta. Jadi kena refer balik kepada agreement. Agreement pada sell and purchase lah, SMP tersebut lah. So maksudnya pihak-pihak pemilik petak yang ataupun bakal pembeli ni perlu semak SMP mereka sewaktu menandatangani ini lah. Ya, semua hak anda ada dah ditulis dalam sales and purchase agreement. SMP itu sendiri. So tolong baca dengan teliti. Betul, faham. Baca dan faham lah tuan. Ya. Okay. Terima kasih tuan atas jawapan tuan tadi itu. Boleh saya dapatkan penjelasan tuan berkenaan dengan prosedur. Sekiranya ada kita jumpa kecacatan ni, apakah prosedur yang untuk kita buat untuk selesaikan? Okey, adalah tanggungjawab untuk mencari kecacatan yang ketara waktu defect liability period. So pemilik kena isi borang untuk melaporkan kecacatan ini kepada pemaju. Okay. So dalam 30 hari pemaju akan datang menyelesaikan kecacatan itu dalam 30 hari. So kalau ada bukti mereka tidak dapat atau tidak ada action untuk mengambil menjalankan kerja perbaikan, pemilik sebenarnya ada hak untuk meminta sebuah harga, tiga sebuah harga kalau boleh, and then boleh approach itu stakeholder lawyer untuk menjalankan kerja perbaikan dan menuntut bayaran dengan stakeholder lawyer atas retention sum 2.5% plus 2.5% during defect liability period. So the first 2.5% akan di-release dalam 8 bulan. 8 bulan selepas milikan kosong lah. So then after that masih tinggal 2.5% akan release after expire-nya DLP itu. So ini semua ada tulis dalam ada dalam SMP lah. Sebenarnya sekiranya kalau seseorang pemilik ataupun bakal pemilik tu dia baca SMP tu, maksud dia tahu apa tindakan yang patut dia buat. So sebab kita melihat, bila kita melihat kepada agreement ataupun sell and purchase punya agreement ni, dia satu benda yang akta ataupun memang satu benda yang perlu pembacaan yang lebih mendalam. Jadi tafsiran tu mungkin berbeza tuan. Itu yang mungkin pemilik petak ataupun pembeli ni tak faham apa hak yang ada untuk mereka tegakkan. Tetapi adalah duty kami untuk mengetahui undang-undang. Adalah duty kami untuk membaca sebelum menandatangani. Betul tuan. Jadi kalau anda tak dapat memahami, sila merujuk kepada peguam anda untuk tafsiran dan untuk memahami duty dan hak anda. Lah, itu nasihat saya. Okey, baik. Bagus, nasihat tuan tu memang amat baik, dan kita patut sebagai pembeli dan juga pemilik petak perlu ambil manfaat lah benda ni.
Sebab perkara-perkara ni tak dijelaskan secara langsung ataupun you tak belajar benda ni daripada mana-mana. Tak ada penjelasan lah bagi saya daripada mana-mana orang. Jadi apabila kita membuat satu-satu buah bicara ni tuan, inilah platform ataupun satu pendedahan yang kita boleh bagi kepada pembeli semua. Jadi saya teruskan lagi ya tuan. Manakala tuan tadi ada sebut jumlah stakeholder which is 2.5%, 2.5% which is 5% retention sum. Itu untuk unit, betul tuan? Untuk unit petak masing-masing. Okey, bagaimana pula kalau item tu ataupun perkara kecacatan tu berlaku di kawasan harta bersama? Kalau di kawasan harta bersama, Strata Management Act Akta 757 ada clause untuk Common Property Defect Account. So apa-apa cara mengendali kecacatan bangunan waktu DLP untuk harta bersama kena merujuk kepada Akta 757. Akta 757. Jadi kalau mengikut kepada Akta 757, boleh saya tahu tuan, ada tak disebutkan berapa jumlah ataupun kos yang perlu didepositkan kepada Pesuruhjaya Bangunan COB? Mengikut akta, ia merupakan 0.5% daripada jangkaan kos pembinaan. Kos pembinaan. Tanpa memasuk kos tanah. Kos tanah maksud tak termasuk kos tanah lah. Kos pembinaan secara keseluruhan lah. Ataupun 50,000 yang mana yang lebih. Mana yang lebih tinggi lah. Ya, mana yang lebih tinggi. So maksudnya kalau anda kata kos 0.5% tu lebih tinggi daripada 50,000, jadi 0.5% punya kos tu yang akan didepositkan kepada COB, betul tuan? Ya. Okay, saya teruskan lagi tuan. Dan kita pun tadi tuan dah menjawab kepada jumlah daripada harta bersama. Jadi kita tahu sabar 2 tahun kebelakangan ni kita punya negara ataupun seluruh dunia dilanda pandemik. Jadi adakah pandemik ni memberi kesan dalam kes tempoh liability ni lah, maksud saya tempoh liability period tu sendiri DLP tu, adakah dia memberi kesan? Dan kalau anda kata dia beri kesan, boleh tuan jelaskan perkesan-kesan yang ada tu? Okey, kalau mengikut jadual yang saya akan pamer di skrin ini, kami dapati Akta 829 atau COVID Act. COVID Act memberi satu extension of time daripada 18 hari bulan Mac 2020 sampai ke 31 hari bulan Disember 2020. So tetapi dalam akta itu juga mengatakan kalau ada gazette ataupun announcement daripada kabinet atau parlimen, so ia akan dilanjutkan. Dia boleh dilanjutkan. Ia boleh dilanjutkan. Dan tetapi masalahnya kami ada MCO, RMCO, CMCO dan pelbagai lain-lain. PKP, PKPB, PKPP. Ia mengelirukan banyak orang. And then saya didapati ada 4 gazette. 4 gazette. Tetapi 4 gazette itu hanya ditunjuk di website AGC. Attorney General Chamber. So dia tidak diwawakan dengan melebar. So ada banyak kesalahpahaman daripada segi tafsirannya. So dalam timeline yang saya tunjuk dalam skrin, sebenarnya the extension of time daripada Akta 829 ke gazet pertama, kedua dan ketiga, ia melibatkan satu extension of time. First, the gazette ialah 18 hari bulan Mac 2000 sampai ke 31 Disember 2000. Lepas itu, gazet pertama sampai ke gazet keempat, dia melanjutkan lagi from 1st of January 2021 hingga ke 22 Oktober 2022. Ini sebab akta ini dalam wording dia pun ada sikit masalah di mana dikatakan defect liability period kena minta permohonan dipohon kepada KPKT. Tetapi ada saya sebagai penceramah yang biasa, saya actually ada peluang bertanya kepada orang yang draft
akta itu. Saya sebenarnya kena orang yang draft akta 829 bahagian Housing Development Act. Dia membagi tahu saya itu by operation of law. Jadi apa yang saya nak summarize, akta baru. I rasa ada sikit kesilapan dalam akta dalam segi wording, and belum ada presiden. Bagaimana ia dapat ditaksirkan dengan betul daripada segi presiden, daripada tribunal atau court tau. Maksud tuan memandangkan tak ada kes yang pernah difailkan untuk isu-isu macam ni, jadi maka perkara tu masih tak pasti lagi lah. So mungkin waktu ada presiden, saya mungkin akan publish dalam paper ke, so harap general public akan ada peluang mengetahui apa cara kiraannya. So sampai sekarang some of my friend dalam tribunal management pun kata I'm still in the dark. So kerana kami kena tengok perkembangan selanjutnya. Pemilik-pemilik ni semua JMBMC yang pernah berurusan dengan tuan, mereka pun masih menunggulah apa cerita seterusnya ataupun apa tindakan seterusnya untuk dia buat. Atau bahasa English, interpretation from the court. Betul. Faham interpretation. So kami masih menunggu interpretation from the court. Terima kasih tuan untuk penjelasan tadi. Saya nak tanya, kan tuan tadi kata kecacatan ketara ni kita boleh claim ataupun boleh tuntut semasa DLP. So macam mana pula kecacatan pendam? Ataupun yang apa tadi tersembunyi. Tersembunyi. Layman term tersembunyi. Tersembunyi, betul. Sebab waktu DLP kami cek kecacatan yang ketara. Lepas DLP, hak kami untuk kecacatan pendam tidak diambil sebab dalam dia punya kontrak hanya kata kecacatan ketara. Betul. Okey. Kebelakang ini ada satu undang-undang baru untuk Akta Hak Masa in bracket pindaan 2018 yang mengatakan kecacatan pendam merupakan kecacatan yang disebabkan oleh kecuaian, tidak melibatkan kesejahteraan individu. So waktu kecuaian diguna, jadi law of tort semua masuklah. Law of tort memerlukan penyiasat atau forensic engineer untuk membukti punca, root cause ataupun inilah defect tu sendiri lah. So ataupun dalam bahasa undang-undang causation. And then kedua, kami kena membuktikan proximity. Jadi orang yang kami dakwa, dia mempunyai satu duty untuk duty of care. Duty of care. So and then dalam baru-baru ini ada kes di sebuah kondominium yang berseberangan dengan American Embassy tu. Itu kes boleh ground of judgment boleh download dari internet. Dia menjelaskan taksiran mahkamah dari segi duty of care. Duty of care. Ya. So saya galakkan pihak general public untuk download the untuk judgment, lebih faham untuk memahami hak anda dalam kecacatan pendam di harta bersama. Harta bersama tu sendiri. Ya. Bila tuan cakap berkenaan dengan perkara tadi tu, kecacatan pendam ni biasanya kita boleh nampak ke dalam masa DLP tu sendiri? Okey. Kalau kecacatan pendam, anda boleh buat testing and dia jadi ketara, dia akan jadi kecacatan ketara. Antaranya yang paling biasa dibuat bonding test atau flood test. Okey. Kalau anda sumbatkan drain hole kat toilet, banjirkan 24 jam, and then bahagian bawah toilet itu mula leaking. Jadi dia sudah jadi kecacatan ketara lah, sebab kita dah buat simakan dan nampak benda tu secara visual lah. Ya, secara visual. Tetapi saya nak menegaskan sebab waktu defect liability period anda tidak perlu membuktikan punca tau.
Tak perlu membuktikan punca. So dia ialah very straightforward and very cost saving punya method untuk rectify. So saya sentiasa menggalakkan waktu DLP tolong buat testing yang lebih supaya apa-apa yang pendam boleh dikeluarkan. So menjadikan dia ketara. Sebab lepas DLP kalau awak tak jumpa kecacatan yang ketara, awak tak ada hak lagi ya, forfeited lah. Forfeited. So hanya kecacatan yang pendam saja awak masih berhak untuk menuntut. So tetapi untuk kecacatan pendam, awak kena buktikan causation now. So untuk buktikan causation dalam kes yang saya pernah handle, saya kena remove the tile, remove the cement scrape sampai saya jumpa waterproof. Waterproofing membrane juga. Ada satu kes saya langsung tak jumpa waterproof. So saya sudah menang lah. Saya punya bukti sekukuh-kukuhnya dah. Okay. So ini semua yang extra ini bukannya sesuatu yang murah. Okay, kalau dalam kes itu saya jumpa ada beberapa tempat yang ada waterproof. Saya kena ambil sampel waterproof, hantar bagi makmal buat analisis kimia tau. Menggunakan apa, metal apa. Ya. So ini bukan sesuatu yang murah. Betul. So, dan bukan satu benda yang mudah lah nak dapat jawapan tu. Saya kena engage polymer scientist untuk buat analisis itu. Jadi apa yang saya nak katakan dalam DLP, tolong buat sebanyak-banyaknya advanced inspection atau testing supaya after DLP anda tidak perlu membuktikan kecacatan itu. Untuk jaga kesihatan untuk pendam tu lah. Tak payah cari ahli kimia, polymer scientist, don't need to. Sebab waktu saya buat siasatan kecacatan pendam, saya kena bagi tahu adakah ini material failure, adakah ini workmanship failure atau design failure. Ini bukan sesuatu yang untuk mudah untuk betul. Bukan satu benda bagi saya yang bukan orang yang jika dia tidak ada ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman berkenaan dengan perkara tersebut, memang dia tak tahulah. Saya nak tunjuk slide yang yang ini. Nah, awak tengok kecacatan yang pendam yang paling biasa ialah kelembapan dan keretakan. Betul. So kelembapan kadang-kadang tak nampak dengan mata kasar. Betul. Kena pakai infrared, kena pakai motion meter yang saya tunjuk dalam slide saya ini. Okay. And then kalau retakan kadang-kadang dalam sales and purchase agreement DLP, kecacatan itu pengecutan ialah satu kecacatan yang kena dibaiki, okey. Tetapi kalau ada crack, saya nak menekankan bukannya semua crack structural crack, okey. Mengikut BS standard 8110, crack yang melebihi 0.3 mm pada structural element baru boleh consider structural crack. Bukannya semua crack. Dalam law of thought, kecacatan itu kena membawa ketidakselesaan ataupun kebahayaan kepada bangunan. Tetapi bukan semuanya crack boleh jadikan begini tau. Ada crack yang estetik, ada crack yang tak ada structural punya concern. Faham tu. So kalau tak ada structural concern, mengikut law of thought, you cannot claim. Lah, benda tu maksudnya tak ada apa-apa kesan lah kepada ni. Dia hanyalah macam seperti yang kita biasa tengok adalah crack di plaster. So plaster tu, crack plaster crack tu kita anggap tu satu estetik je, biasa. Sebab dalam akta hak masa pindaan 2018, akta itu menghuraikan dengan contoh crack. Tetapi bukan semuanya crack is a big issue. Itu yang saya nak menerangkan lagi lah. Mandakan Tuan dah cakap tadi berkenaan dengan crack tu semua, boleh Tuan bagi tahu kita secara lanjut masa yang untuk kita laporkan kecacatan pendam ni. Contoh bila kita jumpa dan berapa lama kita ada masa untuk kita buat laporan. Dalam slide yang saya nak tunjuk yang berikut ini, slide ini, kami kena tengok timeline dia. Dalam katakan saya beli rumah pada tahun 2000. 2000. So dalam 2010 saya dapati ada crack. I confirm, I remind structural crack saja. So engineer saya datang tengok,
crack itu sudah bermula pada 2002. 2002. So, maksudnya lepas 2 tahun you dapat kunci lah. Lepas 2 tahun tetapi time bar itu 8 tahun. Mengikut Akta Hak Masa Pindaan 2018, time bar dia 15 tahun. So 8 tahun dalam kes ini saya boleh menuntut. So maksud you still valid to get the claim lah. Ya. Tetapi kalau dalam kes yang sama pada tahun 2020 saya dapati ada crack. Engineer saya kata crack itu bermula pada tahun 2002. So 18 tahun daripada kami English akan panggil date of action accrued. Action accrued, okay? So daripada tarikh action accrued itu 18 tahun. So ini sudah melebihi 15 tahun tu lah. 15 tahun. So saya tidak boleh menuntut mengikut kecacatan pendam melalui Akta Hak Masa Pindaan 2018. Yeah. So maksud tuan tu selepas kita dapat tahu ataupun kita tengok ada kewujudan kecacatan pendam, so bermulanya pada tahun tersebut ataupun pada hari tersebut dia akan kira 15 tahun lah. Ya. Punya anjakan time bar lah. Kita secara layman lah kita cerita ni 15 tahun. So sekiranya tiada apa tindakan selepas 15 tahun kita tak buat apa-apa, maka kita dah tak boleh nak buat apa-apa tuntutan ke atas kecacatan pendam tersebut. Betul kan? Ya. Tetapi undang-undang ini baru. Memang cukup baru. After undang-undang ini dikenalkan enforce pada 1 hari bulan September 2019 sudah MCO datang. So no presiden. Sebenarnya structure direka untuk 9 ke 100 tahun. 90 hingga ke 100 tahun. Untuk residential building lah. Jadi kadang-kala 15 tahun ini macam kurang. It's a weakness by itself, you know. Tetapi seperti pipe, seperti waterproof, biasanya hayat servis dalam 15 tahun. 15 tahun. So ini munasabah untuk elemen bangunan lain. Sebab saya difahamkan peguam dia tak tahu bangunan direka. Mungkin yang buat, kita boleh cakap yang buat akta bukanlah satu orang yang lebih mengetahui patologi bangunan itu sendiri lah. So masih tunggu tafsiran daripada inilah mahkamah. Bukan kata itu. Okey tuan, bila tuan cakap satu-satu bangunan tu biasanya direka 90 ke 100 tahun. Tapi kita kena faham juga 90 ke 100 tahun memang dia boleh berdiri dengan tegak, dengan baik, dengan syarat penyelenggaraan dan pengurusan bangunan tu mantap. Bagus, okey. Maksudnya sekiranya penyelenggaraan dengan pengurusan yang bagus, memang bangunan boleh long lasting. Saya nak terangkan waktu kami buat penyiasatan kecacatan pendam, kecacatan itu tidak boleh disebabkan oleh poor maintenance, vandalism, ataupun ataupun gempa bumi ke, sesuatu yang satu benda yang luar jangka lah. Luar jangkaan. Luar jangka. So jadi kami kena pastikan bukannya daripada 3 unsur ini, then only we go to kecacatan. Baru kita boleh menyatakan bahawa ini adalah memang kecacatan pendam. Jadi sebagai contoh katakan waterproofing ada bagi warranty. So warranty itu kami mengambil sebagai hayat lifespan lah. So bergantung kepada building component. Kadang-kala doorknob kalau dia direka tombol untuk pintu 1,000 cycle, kalau awak letak pasang kat main entrance, 1,000 cycle dalam satu tahun boleh habis tau. Faham. So itu menjadikan satu wear and tear, bukannya kecacatan. So ini yang saya nak terangkan lah. Saya faham. Maksudnya ada perkara-perkara ataupun kecacatan tu adalah disebabkan wear and tear tu sendiri. Jadi perkara-perkara yang wear and tear ni yang memang kita tak boleh nak claim lah sebenarnya. Memang patut, orang kata 1,000 kali cycle kena tukar. Then you have to change lah. Betul tu. Okey, tuan dah explain macam tu. Boleh saya tahu tuan, kalau sekiranya pemilik petak ataupun JMMC ni nak melaporkan kecacatan pendam ni, macam mana diorang bagaimana mereka nak buat?
Nah, tribunal perumahan, jurisdiction dia 24 bulan. Dia bersamaan dengan DLP. DLP. So, untuk dalam petak, kita boleh tuntut dalam tribunal perumahan. Tetapi untuk tribunal strata, untuk common area, di mana dia tak ada jurisdiction 24 bulan, dia actually perpetual kan. Dia berterusan. Jadi saya pernah handle case menuntut kecacatan pendam di strata tribunal. Kalau of course dia lebih daripada 250,000, kena pergi mahkamah yang berkenaan lah. Bergantung kepada jumlah klaim. Jumlah klaim tersebut lah. Jadi maksudnya apabila pihak pemilik dengan pihak JMBMC ni nak buat satu-satu laporan tu, kita sarankanlah pihak mereka ni mendapatkan satu laporan yang lebih saintifik. Sebab kecacatan pendam tidak boleh dinampak dengan mata kasar. Betul. Visual inspection susah lah. Tak boleh terima. Kena bukti sampai root cause dia. Root cause. And then daripada mana punca kecacatan tu berlaku lah. And the standard of proof ialah balance of probability. Balance of probability. Bermakna the mahkamah, the hakim kena yakin, yes, more than 50% you are right. Something like that. You know. Maksud pembuktian tu walaupun adanya laporan-laporan ni, laporan-laporan dan dokumen ni yang akan membantu menguatkan kes lah. Jadi semua kes ini bergantung kepada rule of court, order 40A. Kena ada expert yang ada kepakaran yang berkaitan, kena ada ujian dan makma yang akreditasi, dan tool yang calibrated, and then kena ada literature untuk support your argument. So ini ialah antara parameter yang penting dalam rule of court lah untuk investigation report kami. Satu, bila saya mendengar penjelasan tuan ni, perkara-perkara tersebut ni bukan satu perkara yang mudah ataupun kita panggil susah. Mudah kita tengok straightforward tau. No, it's not an issue straightforward. Dia sangat pendam. Bila dia pendam, isu ni perlu diselesaikan satu. Dan kemungkinan besar boleh menjadi perkara-perkara lain juga. Kita tengok memang bukan satu perkara yang mudah. Itu yang kita wujudkan program berbicara ni untuk pemilik petak, JMBMC ni faham. Itu bukan semudah dikata. Sebenarnya banyak crack daripada statistik negara lain adalah merupakan kedudukan riba salah ataupun jumlah riba salah yang tak cukup lah. Tak cukup. Ini memerlukan radar untuk scanning tau. Radar itu bukan sesuatu yang murah. Dia satu unit lah boleh berpuluh ribu tau. So ia merupakan sesuatu yang bukan murah untuk sebuah siasatan. Maksud tuan, apabila satu-satu kajian tu dibuat ataupun satu inspection dibuat kepada unit-unit, kos tu memanglah bukan satu kos yang murah lah, sebab alat yang kita nak gunakan tu satu, experience kena kepakaran yang tu juga berkenaan, dan bukan satu benda yang murah sebab dia nak pergi dia belajar semua tu. Experience again it's not an easy dan juga cheap, bukan murah. Jadi memang kita faham kos-kos ini memang satu kos yang agak tinggi sebenarnya untuk pemilik petak JMBMC ni tanggung. Tapi kita kena fikir in future ataupun di masa depan, adakah jika tak kerja-kerja pembaikan ni tak dibuat, bangunan keselamatan macam mana? Itu yang kita tengok, keselamatan bangunan tersebut macam mana, harmoni kita nak duduk bangunan tersebut. Itu yang kita tekankan. Okey tuan, mandangkan kita dah panjang cerita berkenaan dengan kecacatan pendam ni sih, saya nak tuan berilah sedikit kesimpulan ataupun mungkin kata-kata nasihat kepada kita punya penonton ni berkenaan dengan kecacatan pendam tu sendiri, supaya apa yang COBKL buat, buat bicara ni boleh memberi satu rujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan ni. Saudara saya Tuan Roshan sentiasa menekan dalam ceramah dia, tolong baca sales and purchase agreement SMP anda. Lah. And then itu untuk dalam pasal lah. Kalau untuk common area ialah Akta 757 lah, bahagian Common Property Defect Account, Section 92 je lah tuan. SOP dia semua tersenarai dengan sistematik dalam akta tersebut. Jadi sila rujuk kepada
akta atau sales and purchase agreement anda untuk memahami dan melindungi hak anda. Itu saja tuan. Ya. Okey. Dengan berakhirnya rumusan dari panel kita ni tadi, maka sesi bocoran kita ni juga dah hampir kepada penghujung. Penghujungnya lah. Jadi jutaan terima kasih kita ucapkan kepada panel kita atas kesediaan menerima jemputan kita dan juga bersama-samalah orang cakap memberi ataupun kita cakap berkongsi pengalaman dan juga ilmu-ilmu. Yang ni ilmu-ilmu ni kita tak mungkin lah boleh dapat kat luar senang-senang macam tu je lah. Ini kita panggil panel yang expert untuk bahagian-bahagian macam ni. Jadi saya sebagai moderator ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan ataupun apa-apa kecacatan lah daripada pihak kami dalam sesi bicara kali ini. So tidak lupa juga sekalung penghargaan kepada penonton yang setia dengan kita ni daripada awal sampai lahir berbicara ni. Semoga mereka semua pemilik peta, JMBMC, SAMC dan juga orang-orang yang berkaitan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada ni lah, kita kongsikan ni lah, pengalaman yang kita kongsikan. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.